Malaysia dan yang berdaftar dengan PTPTN tahun Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua ya. Okey, tadi saya paparkan video berkenaan bagaimana cara membuat permohonan pinjaman PTPTN secara ringkas dan saya akan explain lagi lah dalam sesi bersama saya pada petang ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada pihak Jabatan Pendidikan Tinggi kerana sudi menjemput PTPTN untuk berkongsi berkenaan maklumat pinjaman PTPTN dengan calon-calon pelajar yang akan masuk ke universiti ya. Dan pertama sekali diucapkan tahniahlah kepada pelajar-pelajar yang telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM yang lepas, dan juga tahniah kepada ibu bapa dan juga guru-guru kerana kejayaan pelajar ini adalah sebahagian daripada kejayaan anda juga. Okey, hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan, bukan sahaja berkenaan dengan pinjaman PTPTN, ada sedikit sebanyak berkenaan dengan maklumat PTPTN dari segi produk dan juga apa yang telah PTPTN laksanakan. Okay. Sebelum saya terus kepada maklumat terperinci berkenaan dengan pinjaman PTPTN ya, saya ingin berkongsi di mana apakah itu PTPTN sebenarnya. Okay. Mungkin setengah tu hanya tahu PTPTN, tak tahu apa nama penuh PTPTN sebenarnya. Okay. PTPTN ini adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional yang ditubuhkan pada 1 Julai 1997 di bawah Akta PTPTN, iaitu Akta 566. Tapi PTPTN ini mula beroperasi pada 1 November 1997 lah. Dengan visi kami yang terkini adalah untuk menjadi peneraju institusi pendidikan tinggi negara. Dan misi kami adalah untuk menguruskan dana simpanan dan pinjaman secara efektif berlandaskan tadbir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik. Objektif kami adalah untuk membuka peluang masa depan yang lebih cemerlang, menerusi manfaat dan nilai tambah yang diperolehi daripada pendidikan tinggi. Di mana dengan pinjaman PTPTN ini dapat membuka peluang kepada pelajar yang kemungkinan kurang berkemampuan untuk perbelanjaan pengajian. So dengan adanya PTPTN, itu adalah salah satu daripada objektif kami lah, di mana pelajar mendapat manfaat daripada pinjaman ataupun simpanan yang digunakan oleh ibu bapa yang sebelum ini menyimpan untuk anak-anak. Dan fungsi kami adalah mempunyai 3 fungsi utama, iaitu pembiayaan pendidikan, simpanan pendidikan dan apa-apa fungsi lain yang diarahkan oleh kerajaan yang diamanahkan oleh undang-undang bertulis. Dan untuk makluman juga ya, PTPTN masa sekarang mempunyai 64 cawangan di seluruh negara, di mana ibu pejabatnya adalah di Menara PTPTN, Megan Avenue 2, Kuala Lumpur. Ataupun lebih famousnya, dia berdekatan dengan Menara M-Bank. Juga berdekatan dengan KLCC. Pergi ke sana, insyaAllah akan nampak bangunan PTPTN dekat situ lah. Okay, buat masa sekarang, memandangkan total lockdown,
pejabat sekarang ni tidak dibuka lah. So, mungkin selepas ni bolehlah melawat ke cawangan kami untuk berurusan sama ada dari segi pinjaman ataupun untuk simpanan. Okey, saya terus kepada tajuk asal kita hari ini adalah berkenaan dengan pinjaman PTPTN. Okey. Saya ingin berkongsi, sebelum saya cerita macam mana nak mohon PTPTN apa semua tu, saya ingin berkongsi dulu berkenaan dengan statistik pinjaman PTPTN yang telah diluluskan sehingga kini, ya, di mana PTPTN telah meluluskan pinjaman kepada 3.51 juta peminjam bermula daripada tahun 1997 dengan peruntukan adalah sebanyak 82.68 bilion. Okay? Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 62.69 bilion telah dikeluarkan untuk membiayai pinjaman pelajar-pelajar universiti. Okay? Dan untuk makluman juga, ya, setiap tahun, ya, secara puratanya lah, PTPTN menaja pelajar baru, meluluskan pinjaman untuk pelajar baru lebih kurang 180,000 pelajar setiap tahun. Ya, pelajar yang diluluskan, contohnya diluluskan pada tahun ini 180,000 pelajar, dia akan teruskan pengajian mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, ataupun mungkin sehingga 5 tahun mengikut program yang diikuti. Kalau kedoktoran mungkin sampai 5 tahun. Kalau program lain mungkin 3 ataupun 2 tahun. Mungkin diploma mungkin 2 tahun. Jadi cuba bayangkan setiap tahun kalau diluluskan 180,000, kalau 3 tahun kena darab 3 lah. Berapa jumlah pelajar yang ditaja oleh PTPTN. Disebabkan itulah peruntukan yang diperlukan untuk mengeluarkan pinjaman kepada setiap pelajar pada setiap tahun sehingga melebihi 3 bilion ringgit setahun. Okey. Selain daripada pinjaman yang diluluskan, PTPTN juga meluluskan pengecualian bayaran balik pinjaman bagi peminjam yang dianugerahkan ijazah sarjana muda kelas pertama, iaitu bagi pengajian sepenuh masa sahaja. Iaitu seramai 72,571 peminjam yang telah diluluskan dengan jumlah peruntukan yang dikeluarkan adalah sebanyak 1.89 bilion. Okay. Secara detailnya saya akan terangkan macam mana syarat-syarat untuk permohonan pengecualian selepas ini. Okay. Ini saya cerita secara statistik saja dulu. Okay. Dan untuk makluman juga, ya, jumlah bilangan IPTA termasuk cawangan yang ditaja oleh PTPTN setakat ini, yang berdaftar dengan PTPTN setakat ini adalah sebanyak 150 IPTA yang melibatkan 10,660 program pengajian daripada diploma sehingga PhD. Dan kalau kita tengok bilangan tu adalah termasuk universiti awam, politeknik dan college community. Dan kalau kita tengok di sebelahnya, sebanyak 412 IPTS yang melibatkan program pengajian sebanyak 6,479 program pengajian. Dan bagi IPTS ini adalah melibatkan college, universiti dan universiti. Itu adalah taraf IPT. Okay. Sebelum kepada pinjaman, saya cerita dulu berkenaan dengan WPP. Apa itu WPP? WPP adalah wang pendahuluan pinjaman sebanyak 1,500 ditawarkan kepada pelajar-pelajar IPTA yang mengikuti pengajian di peringkat diploma dan ijazah sepenuh masa sahaja. Okay. Dan terdiri daripada pendapatan keluarga B40. Kategori B40 yang dimaksudkan ni sebenarnya kami berdasarkan rujukan data daripada LHDN. So sekarang ni adalah daripada data Batuan Perhatian Rakyat yang kami terima daripada LHDN. So daripada situ kami akan semak adakah pelajar ini terdiri daripada keluarga berpendapatan B40. Okay.
untuk pelajar IPTA ni sebenarnya kami akan tawarkan WPP. Macam mana ditawarkan? Macam mana nak mohon? Mungkin ada yang bertanya kan. So sebenarnya kami dapatkan data ni daripada UPU. Pihak UPU akan kemukakan data kepada kami mana-mana pelajar yang bersetuju untuk membuat permohonan PTPTN ataupun bersetuju mendapat WPP. Walaupun dia sebenarnya bukan kategori B40, tapi walaupun dia tanda setuju, dia tidak akan ditawarkan. Tapi sekiranya masa dia mohon tu, dia bukan B40, tapi tiba-tiba dalam data BPR tu sebenarnya dia B40. Itu kita akan tawarkan berdasarkan data B40. Okay. Dan sebelum mengemukakan permohonan, diminta juga kepada sama ada ahli keluarga ataupun pihak pelajar sendiri memastikan maklumat yang dikemukakan kepada pihak UPU adalah maklumat yang betul. Contohnya email. Mestilah email yang aktif, email yang digunakan ataupun nombor telefon yang betul. Sebab bila sahaja tawaran WPP ini dikeluarkan, pihak PTPTN akan menghantar email kepada pelajar yang ditawarkan untuk menyemak tawaran WPP melalui portal PTPTN. Baik. Kalau tengok statistik dekat sini, jumlah WPP yang telah ditawarkan oleh PTPTN, kalau kira seramai 1.5 juta pelajar yang pernah kita tawarkan WPP dengan jumlah peruntukannya adalah sebanyak 2.3 bilion. Daripada jumlah tersebut, hanya 60.77% sahaja yang tunaikan WPP, yang betul-betul memerlukan WPP ataupun yang betul-betul ambil maklum. Mungkin yang selebihnya tak tahu ataupun sebenarnya dia tak nak, saja-saja mohon. So pastikan anda betul-betul memang memerlukan wang pendahuluan ini saja yang menanda untuk keperluan wang pendahuluan pinjaman ini. So daripada jumlah itu hanya 1.39 bilion yang tunaikan dan yang selebihnya 608,000 ataupun 39.23% tak menunaikan tawaran WPP ini. Okay. So yang saya nak tunjuk dekat sini sebenarnya tujuannya supaya calon-calon ataupun ibu bapa yang membuat permohonan kepada anak-anak tu sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul, kerana maklumat kita akan salurkan melalui email. Apa syarat untuk penerima WPP? Saya dah terangkan sedikit sebanyak tadi. So sebenarnya ada 4 syarat dekat sini. Syarat yang pertama mesti warga negara Malaysia. Kita hanya tawarkan WPP ini kepada pelajar-pelajar warga negara Malaysia saja. Penjaga, yang keduanya penjaga pelajar ataupun pelajar mestilah penerima bantuan prihatin rakyat, BPR. Saya dah cerita tadi. Dan yang ketiga, pelajar hendaklah memberi pengesahan setuju terima WPP semasa permohonan kemasukan ke IPT, sama ada melalui UP ataupun IPT. Yang keempatnya, tiada hutang pinjaman PTPTN. Apa maksudnya? Maksudnya mungkin sebelum ni dia pernah belajar dan dia pernah pinjam PTPTN, kemudian dia stop, kemudian dia mohon baru. Ini bukan untuk calon-calon SPM yang baru ni. Mungkin dia tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke yang ada result SPM, dia dah belajar diploma dekat satu IPT, kemudian dia berhenti, kemudian dia kebetulan minta UPU dapat. Tapi hutang dia dekat pinjaman yang dekat IPT yang lama tu belum selesai. Ini tak layak. Okey. Macam mana nak tunaikan WPP ni? Okey, yang pertama, surat tawaran WPP dicetak daripada portal PTPTN. Bila saja dapat SMS ataupun dapat email, buka website PTPTN, masukkan nombor IC, dia akan keluar tawaran itu sekiranya anda telah ditawarkan. Okey, dan tempoh sah laku tawaran ni adalah selama 2 bulan dari tarikh dikeluarkan. Dan bila dah cetak tawaran ni, boleh pergi ke mana-mana cawangan Bank Islam dan bawa surat tawaran serta MyCard. Jangan tak bawa MyCard. Kalau tak bawa MyCard, memang tak boleh tunaikan.
Dan wakil tidak dibenarkan sama sekali. Mungkin ada mak ayah, kakak ke nak tolong ataupun kawan-kawan nak tolong pergi tunaikan dekat bank, nak bawa dokumen, tak boleh. Bank Islam tak akan lepaskan, hanya owner dia sendiri sahaja yang boleh tunaikan WPP. Okey, seterusnya kita ke tajuk yang utama pada hari ini, iaitu pinjaman PTPTN. Sebelum mengemukakan pinjaman PTPTN, ya, pastikan perkara-perkara berikut, 4 perkara berikut ni ada, ya. Yang pertama, menerima tawaran ke IPT. Jangan tak terima apa-apa tawaran lagi, tiba-tiba dah beli nombor ID PTPTN untuk buat permohonan apa semua. So tak tahu, tiba-tiba mungkin tak tawar ataupun mungkin ialah bermacam-macam kemungkinan berlaku. So first kali kena ada tawaran ke IPT. Sebabnya kalau tak ada tawaran, macam mana nak buat permohonan? Nak mohon mesti kena pilih program yang ditawarkan, kan? Di IPT mana, kena pilih IPT mana. Okey. Yang keduanya, mempunyai akaun SSPNI ataupun SSPNI Plus. Mesti ada akaun tu. Sebab itu adalah syarat untuk permohonan pinjaman PTPTN. Yang ketiga, membuka akaun bank mengikut panel bank IPT yang terlibat. Setengah IPT ni guna Bank Islam, setengah IPT ni guna Maybank, ada IPT ni guna CIMB dan macam-macam. Kita ada beberapa panel bank. Itu bergantung kepada IPT yang terlibat. IPT mana guna bank mana. Biasanya pihak IPT semasa offer letter dikeluarkan, IPT akan maklumkan bank mana yang perlu dibuka akaun. Okey. Permohonan pinjaman PTPTN ini boleh dibuat secara online atas talian melalui portal PTPTN, iaitu dengan membeli nombor ID yang saya cerita tadi. Sama ada nombor ID ni boleh dibeli di BSN ataupun pembelian boleh dibuat terus di portal PTPTN menggunakan online banking lah, sebanyak yang bernilai RM5. Okey. Bagi yang pembelian nombor ID melalui portal PTPTN, pastikan pembayaran diselesaikan sehingga cetak resit PTPTN. Jangan tutup sehingga tak dapat cetak resit. Sebabnya bila tak complete, tak selesai sepenuhnya proses tu, dia permohonan tu kemungkinan tak lancar. Maklumat tu lambat sikit masuk. So sekiranya pembelian ni dibuat sehinggalah cetakan resit dikeluarkan, insya-Allah maklumat anda akan terus masuk dalam portal dan boleh buat permohonan. Okay. Kalau pembelian nombor di BSN, kena tunjuk IC lah, dan sebelum keluar daripada bank, tengok dulu adakah nombor IC pada slip tu betul atau salah. Kalau tersilap nombor IC pada slip, permohonan anda juga akan gagal, kerana dia dah synckan sistem tu dengan nombor IC yang betul. So kalau nombor IC salah, akan ada masalah. Okey. Okey, apa syarat-syarat kelayakan? Dia sama dengan WPP tadi. Mesti warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh permohonan. Okey, kita kawal pada umurnya, sebab PTPTN juga kena fikir dari segi risiko untuk bayaran balik. Okey, kemudian yang ketiganya, mendapat tawaran ke IPTA atau IPTS atau Politeknik dengan memenuhi syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan MQA. Pagi tadi ada sesi bersama MQA, kan. So bila ada kelayakan masuk daripada kedua-dua, sama ada daripada KPT dan juga MQA, insya-Allah boleh dibuat permohonan dengan PTPTN. Okey, yang keempatnya, kursus yang diikuti oleh pelajar PTA ataupun IPTS dan Politeknik mestilah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, dan bukan setakat kelulusan sahaja, kalau ada kelulusan daripada kementerian tetapi program itu tidak didaftarkan dengan PTPTN, tak boleh juga buat permohonan. Ini termasuk dalam masa yang sama mungkin pihak universiti kena ambil maklum juga. So sekiranya
Sedara-sedari buat permohonan, tak ada nama program tu dalam sistem PTPTN semasa nak buat permohonan online. Cepat-cepat kena refer pada pihak universiti. Kemungkinan ada keciciran untuk pendaftaran program tu. Program itu sebenarnya diluluskan dah, tapi dia tak daftar dengan PTPTN, maka tidak adalah nama program itu dalam sistem PTPTN. Itu adalah syarat yang keempat. Yang kelima, pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza, pengesahan perlu diperoleh daripada jabatan ataupun agensi. Sebagaimana yang nyatakan atas. Mungkin ada kelayakan-kelayakan lain lah. Okey. Dan baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan tidak kurang daripada setahun. Okay? Tak kurang daripada setahun. Contohnya dia masuk belajar 3 tahun. Tahun pertama dia tak belajar, dia tak mohon pinjaman PTPTN. Mungkin mak ayah dia nak support lagi. Tahun kedua pun masih dia tak pinjam. Tapi untuk mohon tahun ketiga dia mesti ada, kalau pengajian tu 2 semester setahun, mesti ada baki pengajian 2 semester. Kalau 3 semester setahun, mesti ada baki pengajian 3 semester. Untuk melayakkan dia membuat permohonan pinjaman PTPTN. Okey. Okey, yang ketujuhnya telah membuka akaun SSPNI dan SSPNI Plus. Seperti mana yang saya terangkan dekat atas tadilah. Okey, semakan keputusan permohonan. Okey. Pemohon boleh menyemak keputusan permohonan pinjaman PTPTN ini melalui website PTPTN secara online juga, iaitu pada hari ke-6 hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan online yang ditetapkan oleh PTPTN. Biasanya tarikh tutup permohonan untuk semua IPT kita akan tetapkan pada setiap hujung bulan. Contohnya kalau bulan ni 31 hari bulan, 31 hari bulan adalah tarikh akhir untuk buat permohonan. Kalau bulan ni 30 hari bulan, 30 hari bulan adalah tarikh akhir untuk buat permohonan. Dan bulannya adalah bergantung pada jadual yang ditetapkan oleh PTPTN mengikut IPT. Dan biasanya PTPTN akan follow jadual kalender akademik daripada IPT itu sendiri, sama ada IPTA ataupun IPTS, yang menetapkan bila kemasukan pelajar, dan itulah yang akan menetapkan bila jadual permohonan pinjaman yang perlu dibuat oleh pelajar-pelajar mereka. Contohnya untuk kemasukan pada bulan Ogos. Pelajar kemasukan pada bulan Ogos boleh buat permohonan pada bulan Julai lagi. Sebab biasanya pelajar kemasukan Ogos akan mendapat tawaran pada bulan Julai. So pada bulan Julai, sekali permohonan pada kelompok pertama, sekiranya terlepas daripada tarikh tutup pada bulan Julai, pelajar masih lagi boleh buat permohonan pada bulan Ogos. Kita akan buka 2 kali permohonan sahaja untuk setiap semester. Okey. So 6 hari yang dimasukkan 6 hari bekerja tadi, contohnya tarikh tutupnya pada 31 hari bulan. Jadi tarikh kelulusannya kita tengok kalau pada selepas tarikh tutup tu memang tak ada cuti lain, tak ada cuti umum. Tak ada ni So maknanya hanya ada cuti hari Minggu saja. So 5 hari start, kalau katalah 31 hari bulan itu jatuh pada hari Ahad. So maksudnya 1 hari bulan dah boleh kira sehinggalah 5 hari pada hari Jumaat. Okey? Maknanya 8 hari bulan akan ada kelulusan. Okey? Tapi tawaran kita adalah pada hari ke-5. Okey? Tarikh tawaran kita pada hari ke-5 bekerja, tapi tawaran itu akan disiarkan pada hari ke-6. Okey, pemohon yang diluluskan pinjaman PTPTN dikehendakkan mencetak dokumen tawaran pinjaman. Kena cetak sendiri daripada portal kita tu, cetak sendiri. Ya, selain daripada itu, PTPTN juga akan hantar email dalam bentuk, kita akan hantar file dalam bentuk PDF tawaran tersebut. So pelajar juga boleh cetak daripada email, download daripada email dan cetak. Kalau tak dapat daripada email, boleh juga cetak daripada portal PTPTN. Buka portal macam yang saya terangkan kat atas tu. So dia akan minta password seperti mana yang saudara-saudari buat semasa buat permohonan. So boleh semak status permohonan dan diluluskan, boleh terus cetak dokumen yang diluluskan tu. Okey. Perlu mencetak 2 set dokumen tu dan dilekatkan dengan stem hasil. Stem hasil tau, bukan stem untuk hantar surat yang biasa ni. Stem hasil berserta dengan
salinan surat tawaran IPT. Kena kemukakan kepada PTPTN. Ya. Tawaran pinjaman ni hanya sah dalam tempoh 14 hari dari tarikh kelulusan. Okey. So dokumen tawaran boleh diserahkan di mana-mana pejabat PTPTN negeri ataupun cawangan di seluruh negara lah. Di mana kita ada 64 cawangan tadi. So cuma buat masa sekarang PKP total lockdown, kita tak buka. So bagi tawaran Mei dan Jun memang kita panjangkan tempoh penghantaran, bukan 14 hari. Memang asalnya tawaran kita 14 hari, tetapi disebabkan pelaksanaan ini, PTPTN pun consider kita bagi peluang kepada peminjam-peminjam yang diluluskan untuk hantar, kita bagi peluang selepas pengumuman PKP ini, iaitu selepas 28 Jun masih lagi boleh menghantar. Okey, walaupun tempoh 14 hari itu telah pun selesai. Okey, yang ini akan dikemaskini dari masa ke semasa. Tapi normal prosesnya adalah 14 hari bekerja. Sekiranya tidak ada apa-apa pelaksanaan yang membebankan penghantaran dokumen oleh pelajar. Okey. Kelulusan tempoh pinjaman ditentukan mengikut semasa-semasa. Macam tadilah. Dia tahun pertama dia tak mohon. Tahun kedua baru dia mohon. Kita akan luluskan mengikut baki tempoh pengajian dia. Kalau dia ada baki lagi 2 tahun, PTPTN hanya akan luluskan pinjaman untuk tempoh 2 tahun. Setahun yang kebelakang dia tak mohon tu, kita tak akan lulus secara backdated. So dia tak akan dapat. Dia akan dapat semasa-semasa dan kehadapan sahaja. Okey? Dan tawaran pinjaman akan dibatalkan ataupun ditarik balik sekiranya didapati berlaku kesilapan tawaran ataupun berlaku pemalsuan maklumat. Okay. Ini biasanya akan dimaklumkan kepada pelajar dan juga kepada IPT lah sekiranya ada berlaku kesilapan tawaran ataupun pemalsuan maklumat. Okay. Pengeluaran pinjaman, macam mana PTPTN bayar duit pinjaman kepada pelajar ni? Okay. Pengeluaran pinjaman yang pertama dibuat setelah pelajar memulangkan dokumen perjanjian lengkap kepada PTPTN. Bila yang tempoh 14 hari tadi tu, bila dokumen dah lengkap hantar ke PTPTN, kita akan buat bayaran mengikut jadual yang ditetapkan. Okey. Dan biasanya PTPTN hanya buat bayaran, proses bayaran 2 kali sahaja sebulan, iaitu pada setiap 16 hari bulan dan juga pada setiap 30 hari bulan. So penghantaran tu mesti sebelum tarikh proses tersebut. So kalau dah terlepas, dia akan masuk ke jadual bayaran ke berikutnya. Okey. Dan pengeluaran pinjaman kepada pelajar bagi semester berikutnya dibuat berdasarkan syarat-syarat berikut. Yang pertamanya masih meneruskan pengajian pada peringkat jurusan dan IPT yang diluluskan. Contohnya dia belajar di UiTM Shah Alam. Jadi masa kita nak bayar, kita perlu dapatkan pengesahan daripada pihak universiti. So, kena pastikan dia masih lagi belajar di peringkat yang sama, jurusan yang sama dan IPT yang sama. Okey. Yang keduanya, lulus peperiksaan pada semester sebelumnya dengan keputusan purata grade 2.0 ke atas. Kalau bawah pada 2.0, pembayaran pada semester berikutnya tidak akan dibayar. Untuk IPTA, ya, untuk IPTA dan IPTS dia lain proses bayarannya. Untuk IPTA, contohnya semester 1, result semester 1 dia bawah pada 2.0. Semester kedua masih kita bayar, tetapi pada semester ketiga kita akan tahan bayaran tersebut. Disebabkan keputusan result semester pertama. Tujuannya kita nak bagi persediaan lah kepada pelajar supaya dia tahu pada semester ketiga nanti dia tidak akan dapat duit bayar. Okay. Ini adalah supaya pelajar belajarlah bersungguh-sungguh, pastikan tidak mendapat result bawah pada 2.0 ya. Okay. Kadar pinjaman. Ramai juga yang berwasap dengan saya berapa kadar pinjaman yang dia layak dapat apa semua kan. Ada yang kita kenal tu tanyalah berkenaan ni.
So kalau ikutkan kita menentukan kadar pinjaman untuk semua IPTA dan jurusan peringkat pengajian yang sama mengikut kadar yang ditetapkan. Okey, contohnya kalau diploma. Diploma untuk IPTA dan politeknik maksimumnya adalah 4,750 untuk setahun pengajian. Jumlah ni adalah jumlah untuk setahun pengajian ya. Bukan untuk sepanjang tempoh pengajian setahun. Kalau dia belajar 3 tahun, maksudnya kena darab 3 lah. Itu maksimum. Kalau 75%, 3,560. Kalau 50%, 2,380. Itu contoh diploma. So kalau kita tengok sini, ada yang peringkat sarjana muda, ada sarjana muda sastra, ijazah sarjana, ini master, doktor, profesional. Okey, ada foundation, diploma. Ini adalah untuk program sepenuh masa. Dan kategori pinjaman yang diluluskan ni ya, kategori ni maksimum ni adalah bagi mereka yang terdiri daripada keluarga penerima bantuan prihatin rakyat. Kita akan semak daripada data LHDN, yang ini sahaja akan dapat pada kadar penuh, pada kadar maksimum. Sekiranya bukan penerima, dia akan dapat 75% dengan gaji sekiranya pendapatan keluarganya bawah RM8,000. Atas RM8,000 adalah sebanyak 50%. Okey, ini adalah kadar pinjaman yang ditetapkan oleh PTPTN lah. Okey. Ini adalah kadar pinjaman setahun untuk program separuh masa. IPTA, Politeknik dan IPTS. Okey, untuk separuh masa kita tidak ada 3 kategori tadi. Kita hanya bagi satu rate sahaja. Satu rate sahaja. Kita tak ada 3 kategori tadi. Okey. Okey, pinjaman yang diluluskan sebenarnya PTPTN ini tidak ada penjamin. PTPTN ini tidak memerlukan penjamin untuk menandatangani dokumen tawaran dan perjanjian yang kita luluskan. So disebabkan itulah skim pinjaman PTPTN ini mempunyai skim takaful untuk melindungi terutamanya kepentingan PTPTN dan juga peminjam-peminjam kita sendirilah, di mana sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini sehingga melibatkan kematian ataupun keilatan kekal, takaful akan bayar baki hutang yang ada dengan PTPTN. Okey, di mana skim takaful ini adalah skim takaful berkelompok dan kos premium atau sumbangan takaful ditanggung oleh peminjam, di mana jumlah pinjaman itu akan dimasukkan sekali dengan jumlah takaful yang akan dibayar kepada pihak takaful. Dan macam saya cerita tadilah, syarat-syarat perlindungan ni jumlah pinjaman prinsipal yang masih berbaki dan umur peminjam antara 16 hingga 70 tahun. Selepas 70 tahun takaful tidak lagi melindungi peminjam tersebut, dan perlindungan adalah bagi kes kematian atau keilatan kekal menyeluruh, sama ada berpunca daripada penyakit, kemalangan atau biasa. Okey, perlindungan bagi tempoh 24 jam sehari meliputi seluruh dunia lah. Dan selain itu khairat kematian juga diberikan kepada ahli keluarga. Okey, cuma saya tak tulis kat sini lah. Okey. Okey, habis part pinjaman. Bila dah pinjam, kita kena tengok juga dari segi bayaran balik. Okey. Dalam bayaran balik inilah saya akan cerita macam mana pengecualian bayaran balik juga ya. Okey. Okey, untuk tempoh bayaran balik ya. Kalau kira bermula bayaran balik bagi pinjaman yang telah digunakan oleh peminjam, jadual bayaran balik ini bermula selepas 12 bulan tamat pengajian. Okey, selepas 12 bulan tamat pengajian, dengan kosnya adalah sebanyak 1%
iaitu pada ujrah. Ujrah ni daripada perkataan Arab, ini maksudkan upah, di mana 1% dikenakan. Berbeza dengan yang sebelum ini, kita laksanakan konsep sebelum ini adalah konvensional, di mana kos pentadbirannya adalah 3%. So bermula pada tahun 2008, semua pelajar-pelajar baru yang memukakan permohonan diluluskan dengan kadar kos ujrah sebanyak 100%. Sebanyak 1%. Dan pelajar sebelum itu adalah 3%. Kita mula juga tawarkan untuk conversion daripada konvensional kepada ujrah, daripada 3% kepada 1%. Sebenarnya banyak sebenarnya, tapi masih ada lagi peminjam-peminjam kita yang belum menukarkan daripada 3% kepada 1%. Kalau kira memang banyak perbezaan, 1 ke 3. Okay? Dan satu lagi ianya adalah patuh syariah lah. Kalau dari segi Islamiknya, kepada mereka-mereka yang beragama Islam patut menerimalah tawaran untuk conversion daripada konvensional kepada Islamik, iaitu 1% ujrah. Okey, kalau kita tengok dari segi tempoh mula bayar balik, daripada 1997 sehingga 2017, mula bayaran balik adalah selepas 6 bulan tamat pengajian. Maknanya selepas 6 bulan, jadual bayaran balik telah dibina di sistem PTPTN dan pelajar kena mula bayar balik. Tapi pada tahun 2018 telah dirombak semula syarat ini, peraturan ini, di mana pelajar mula bayar balik selepas 12 bulan tamat pengajian. Sebab ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar mendapat pekerjaan dan sebagainya lah. Okey. Dan kalau jumlah tempoh bayaran balik dengan jumlahnya, kita tengok dalam jadual tu, kalau pinjaman 10,000 dan ke bawah, tempoh bayaran balik adalah 5 tahun. So boleh bahagilah daripada jumlah yang dipinjam dengan 1% ujrah dan dibahagi dengan 60 bulan. So kalau melebihi RM10,000 sehingga RM22,000, iaitu untuk tempoh 10 tahun untuk bayaran balik. Melebihi RM22,000 sehingga RM50,000, tempoh 15 tahun. Pinjaman yang melebihi RM50,000 adalah dalam tempoh 20 tahun. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dengan tempoh bayaran balik dan juga dengan jumlah pinjaman, rasanya tidaklah terlalu membebankan lah. Dengan tempohnya, dengan jumlah pinjaman, kalau dibahagikan, rasanya agak rendah lah. Okey. Kaedah bayaran balik. Ada juga yang tanya macam mana nak bayar balik. Okey, kita ada kaedah dan saluran. Secara online melalui portal PTPTN, ya. Kalau secara online boleh dibuat melalui portal PTPTN. Boleh juga dibuat melalui perbankan internet, melalui potongan gaji ataupun direct debit. Melalui kaunter pun boleh, kaunter PTPTN, Bank Islam, Bank Rakyat, okey, Jabat Pos, okey. Juga boleh membuat bayaran balik melalui pengeluaran KWSP, akaun 2. Tengok berapa baki pinjaman ada, boleh buat permohonan melalui KWSP. Boleh juga menggunakan kad kredit ataupun kad debit, dan boleh dibuat melalui electronic data capture, iaitu EDC terminal. Okay. Dan perkhidmatan e-pay juga boleh dibuat di stesen minyak, KKMart, Maiden. Okay. Untuk penyenaraian peminjam dalam SIKRIS, ya, di mana semua peminjam yang sepatutnya membuat bayaran balik selepas 12 bulan tamat pengajian itu akan disenaraikan dalam SIKRIS. Ini bila senarai dalam SIKRIS ni ada yang salah faham. Seolah-olah macam senarai hitam. Tak, sebenarnya kita hantar laporan finance kepada bank negara untuk melihat macam mana sejarah kewangan seseorang itu. Sekiranya bayaran dibuat, memang data mereka pun memang ada juga dekat sana.
Kita bukan ambil yang tidak bayar saja, kita hantar semua. So, bila bank negara dapat, yang itulah akan jadi rujukan kepada institusi keuangan untuk tengok sejarah keuangan seseorang pelajar ataupun seseorang customer mereka yang ingin membuat pinjaman. Sama ada pinjaman kereta, pinjaman peribadi ataupun pinjaman rumah dan sebagainya lah. Okey. Disebabkan itulah peminjam perlu membuat bayaran secara konsisten mengikut jadual bayaran balik tetapkan. Okey, untuk mengelakkan tunggakan. So bila tak ada tunggakan, rekod sikrisnya cantik lah. Okey. So untuk semakan berkenaan dengan tunggakan ni boleh dibuat di mana-mana cawangan bank negara Malaysia ataupun kios dia. Pengecualian bayaran balik yang saya ceritakan tadi. Okey, permohonan pengecualian bayaran balik ni boleh juga dibuat melalui portal PTPTN. Semua kita buat online sekarang. Kita tak ada dah serah borang secara fizikal apa semua tak ada. Cuma kami akan semak daripada permohonan online itu, kami akan semak fizikalnya. Okey, di mana syarat-syaratnya mengikuti ijazah sarjana muda secara sepenuh masa sahaja dan dianugerahkan ijazah kelas pertama oleh IPT. Kemudian pelajar itu mesti menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan mengikut tawaran pinjaman PTPTN. Kalau PTPTN tawar 3 tahun, dia belajar 4 tahun, itu tak layak. Itu dia seolah-olah macam extend lah. Extend tak layak lah. Okey. Tidak bertindih dengan sebarang penaja lain. Contohnya dia dapat PTPTN, dia dapat juga MARA, dia dapat juga JPA, kan? Itu tak boleh. Yang bertindih tak boleh. Kita hanya akan bagi yang punya PTPTN tanpa ada pertindihan. Contohnya kalau dia belajar tahun pertama dia dapat PTPTN, tahun kedua dia dapat JPA, tapi JPA saja dia bermula tahun kedua. Dia hanya dapat untuk tahun pertama saja pengecualian barang balik. Yang tahun kedua ke atas tu mungkin dia dapat juga pinjaman PTPTN dan dalam masa yang sama dia dapat juga pinjaman JPA. Yang tu dia kena bayar balik. Mungkin dia dapat satu semester, yang tu kena bayar balik. Yang hanya dapat pengecualian tahun pertama yang dia tak bertindih dengan pinjaman penaja lain. Okey. Kursus program yang diikuti di IPTS hendaklah mendapat perakuan akreditasi penuh lah daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA dalam tempoh pinjaman dikeluarkan dan mengemukakan permohonan dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh convocation. Jangan lebih daripada 12 bulan. Sebabnya itu adalah syarat. Selepas convocation dah dapat scroll, cepat-cepat kemukakan permohonan untuk pengecualian ini. Jangan tunggu sampai 12 bulan, lepas 12 bulan barulah nak buat permohonan. Itu akan hadapi masalah lah sebab polisi kami memang tetapkan kita buka permohonan ni hanya 12 bulan daripada tarikh convocation. Kalau betul berhasrat nak dapat pengecualian, kena mohon cepat-cepat. Okey. Kalau lambat tu seolah-olah tidak berminat lah. Okey. Dan kategori keluarga adalah daripada keluarga berpendapatan B40 dan M40 sahaja. Ya. Yang ni bermula daripada Januari 2019 kita telah pun memulakan dengan polisi baru untuk pengecualian barang balik ini mesti terdiri daripada keluarga B40 dan M40. So semasa membuat permohonan secara online itu akan ada permintaan untuk upload dokumen-dokumen berkaitan. Contohnya KWSP, penyata cukai, slip gaji, pengesahan pendapatan. Iaitu perlu dikemukakan dan kami akan buat semakan lanjut. Okay. Okey, tadi saya ada sebut syarat untuk membuat permohonan PTPTN mesti ada akaun SSPN ataupun SSPNI+. Okey, saya cerita sedikit apa itu SSPNI sebenarnya. Okey. Yang pertama sekali matlamat SSPN ini. SSPN ini adalah skim simpanan pendidikan nasional di mana matlamatnya adalah untuk membantu ibu bapa menyelesaikan masalah dan kesulitan keuangan apabila anak-anak melanjut pengajian ke IPT. Di mana penabungan ni bermula daripada awal lagi. Tujuan kita buat ni sebenarnya untuk menggalakkan ibu bapa menabung lebih awal, bukan di saat akhir. So memastikan
bahawa anak-anak tidak dibebani oleh hutang apabila tamat pengajian. Kita cuba terbalikkan. Di mana bila habis belajar, pelajar itu tidak dibebani dengan hutang. Kalau hutang pun mungkin tak banyak sebab ada simpanan untuk cover baki keperluan perbelanjaan tadi, baki yuran yang perlu dibayar tadi. Okey. Dan yang ketiganya adalah untuk memupuk budaya ataupun tabiat menabung di kalangan ibu bapa dan anak-anak lah, bermula daripada anak-anak kecil lagi sehingga anak dewasa dan berjaya masuk ke universiti mempunyai akaun simpanan SSPN khas untuk pendidikan tinggi anak-anak. Okay. SSPN ni ada dua. Yang pertama SSPNI, yang keduanya adalah SSPNI Plus. Okay. SSPNI ini dilancarkan pada tahun 2004, di mana jumlah akaun sehingga Disember 2020 sebanyak 4.2 juta akaun dengan jumlah deposit adalah sebanyak 7.28 bilion. Di mana SSPNI ini tidak ada komitmen bulanan. Rasa bulan ni duit lebih nak masuk, tambah. Bulan ni kurang, okey tak apa. Bulan depan ada lagi, tambah. Okay. Untuk SSPNI Plus pula, yang dilancarkan pada 2015, iaitu 2 dalam 1. Yang pertama simpanan, yang keduanya mempunyai skim takaful. Okey. So setakat ini jumlah akaunnya adalah sebanyak 617,735 akaun sehingga Disember 2020, dengan jumlah deposit adalah sebanyak 590 juta. Okey. Ini adalah komitmen bulanan serendah RM30 sebulan, dan pengendalian takaful setakat ini adalah daripada HLMT lah, oleh yang MSIG takaful. Apa keistimewaannya? Saya cerita keistimewaan dia. Okey, saya terpaksa pindah-pindah video saya ni sebab dia menghalang slide. Okey. Apa keistimewaannya yang SSPNI ni? Yang pertamanya, pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000 kepada ibu bapa yang dikenakan cukai, mendapat pelepasan inilah pengecualian cukai. Dan perlindungan takaful secara percuma. Sekiranya simpanan tu melebihi RM1,000. Kadar dividen yang kompetitif iaitu setakat ini 4% tahun lah. Dan mempunyai geran sepadan sehingga RM10,000 untuk satu keluarga yang layak. Okey, saya cerita sikit pasal geran sepadan. Geran sepadan ni, mereka yang layak apabila anak berjaya masuk universiti, pendapatan ibu bapa bawah RM4,000. Okey, ada cerita yang ni, cerita sempena PKP ni, ada seorang pilot. Dia menyimpan untuk anak dia sebelum ni. Dia menyimpan untuk anak dia, pilot memang tak layak lah sepatutnya dapat geran sepadan ni. Tetapi di atas yang berlaku ke atas negara kita ni menyebabkan ramai pilot yang diberhentikan. So dia tak ada kerja. Bila tak ada kerja, anak dia berjaya masuk ke universiti. Simpanan dia pula dah lebih 10 tahun. So dia layak dapat pengeluaran. Kalau dia simpan 10 tahun dengan jumlah RM10,000, dia layak dapat RM10,000 lagi untuk dikeluarkan untuk pengajian anak dia. Kalau dia simpan 10 tahun ada RM6,000, dia dah layak dapat RM6,000 lagi. Dia mengikut tempoh ya. Iaitu 10% setahun. Kalau dia simpan, contohnya kalau dia simpan RM10,000 baru setahun, dia dapat 10% saja daripada RM10,000 tu. So dia hanya dapat RM1,000. Tapi jumlah maksimumnya adalah RM10,000 saja. Kalau dia ada RM20,000, dia simpan 10 tahun pun dapat RM10,000 je lah. Itu adalah untuk geran sepadan yang saya cerita. Dengan syarat anak berjaya masuk ke universiti. Ramai yang masih belum sampai maklumat ni rasanya. Walaupun kita ada cerita dah, mungkin sebelum ni tak berapa jelas. So saya terangkan lagi kat sini. Di mana geran sepadan ni masih ada lagi untuk yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Okey. Simpanan memang dijamin oleh kerajaan, dan yang seterusnya adalah layak untuk mohon pinjaman PTPTN lah. Untuk SSPNI Plus ni pula, sama, simpanan memang sama, dividen pun sama dengan yang tadi, cuma pelepasan cukai dia sehingga RM11,000 kerana dia ada pakej takaful. RM8,000 untuk SSPNI, RM3,000 untuk takaful. Okey.
Manfaat pelindungan sehingga sejuta itu mengikut package sebenarnya. SSPNI Plus ni ada package-package tertentu. Okey, sebab tu saya sebut tadi serendah RM30 itu adalah package yang paling rendah sekali. Tapi perlindungannya adalah tinggi. Okey. Manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal. Ada manfaat dekat situ lah takaful. Saya rasa ramai orang yang tahu apa manfaatnya. Dan ada juga allowance kemasukan hospital, RM20 untuk setiap akaun yang dibuka sehari. Okey. Dan khairat kematian. Khairat kematian ni walaupun dia hanya buka untuk satu orang anak, tapi sekiranya anaknya dia yang lain sehingga anak yang ketiga meninggal akan dapat khairat kematian. Walaupun dia hanya buka untuk satu akaun sahaja. Ini adalah kelebihan SSPNI Plus. Dan yang ini pun tak ada pemeriksaan kesihatan kecuali package yang paling tinggi sekali sahaja, iaitu package belian, iaitu takafulnya sehingga 1 juta. Itu perlu ada. Yang lain tak ada, tak perlu. Okey. Komitmen serendah RM30 sebulan, yang paling rendah sekali. Dan layak juga memohon pinjaman PTPTN. Okey, SSPNI Plus ni sebenarnya yang saya ceritakan tadi tu sebenarnya ditambah baik daripada SSPNI yang sedia ada. Dengan dia tambah dengan takafu yang murah dan komprehensif. Dan menggunakan pakai konsep simpanan secara komitmen bulanan. Juga jumlah simpanan adalah bergantung kepada package. Okey, saya terangkan package. Saya rasa masa terlalu mencemburui ya. Sekejap saja saya rasa dah dekat 1 jam dah. Okey, ini adalah package. Okey. Dia ada package RM30, RM50, RM100, RM200, RM300 dan RM500. Dan ini adalah simpanan RM20, takafulnya adalah RM10. Okey, saya nak cerita pengalaman. Saya masa pergi buat promosi di Besut, Terengganu hari itu, ada seorang cikgu buka akaun untuk anak-anak dia lah. So 2 tahun lepas saya ingat beliau ditimpa kemalangan di mana masa itu musim banjir, keretanya terjatuh dalam tali air dan tenggelam, dia meninggal, lemas. Dan dia dapatlah setiap akaun sebanyak RM40,000. Dia buka package yang paling rendah saja, iaitu Intan. Yang RM30 satu akaun. Dia buka kalau tak silap untuk 4 ke 5 orang anak dia. Ini pengalaman yang saya sendiri buat promosi di sana lah. Okey, saja kita share petang ini. Okey, syarat untuk buka akaun tadi mesti warga negara Malaysia, pendeposit mesti berumur 18 tahun ke atas atau belum mencapai 64 tahun. Penerima manfaat berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai 29 tahun. Dan terdiri dari diri sendiri, anak ataupun anak jaga ayah sah. Anak jaga ayah sah ni contohnya anak angkat. Perlu ada dokumen daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Contohnya. Dia mesti ada dokumen yang menunjukkan anak ini adalah anak jaga ayah sah kepada siapa. Untuk memastikan ibu bapa penjaga yang terlibat layak menuntut pengecualian taksiran cukai tadilah. Okey, dan juga apa-apa manfaat takaful yang berkaitan. Saluran penambahan ataupun pembukaan akaun secara online pun juga sama macam pinjaman tadi, di mana boleh buat melalui portal PTPTN, FPX, ataupun ejen online PTPTN, melalui potongan gaji, direct debit atau debit, melalui eksekutif pemasaran PTPTN, melalui kaunter PTPTN, ataupun melalui kaunter bank. Kaunter bank hanya SSPNI saja. Kalau kaunter PTPTN, SSPNI dan SSPNI Plus. Dan untuk kedua-dua itu sebenarnya boleh buat secara online melalui portal PTPTN. Itu lagi senang, paling senang. Ya, boleh buat terus melalui online. Tak perlu hadir kaunter pun. Kalau buat masa sekarang ni, tak perlu kaunter PTPTN yang buka pun boleh buka akaun SSPN. Okey, dan yang terakhirnya adalah melalui EDC tadilah. Tetapi tidak boleh menggunakan kredit kad. Untuk simpanan kita tak benarkan kredit kad. Kita tak benarkan hutang untuk menyimpan. Kita benarkan debit sahaja untuk menyimpan. Okey. Okey, saya rasa
tamat di sini dulu saya punya ni. Kita tengok kepada soalan, mungkin ada beberapa soalan, tetapi saya rasa masa dah singkat sangat, saya jawab setakat yang saya boleh jawab dulu. Sekiranya masih ada lagi pertanyaan yang nak dibuat daripada tuan-puan semua, boleh tanya daripada melalui portal PTPTN pun boleh, di mana chat PTPTN, boleh live chat di PTPTN, boleh hubungi call center PTPTN pun boleh. Untuk live chat ni boleh dibuat setiap hari Isnin hingga Jumaat. Masuk je portal PTPTN, boleh live chat. InsyaAllah pegawai-pegawai kami akan menjawab persoalan yang dikemukakan. Okey, ada tanya ni, Ikmal, adakah ini webinar PTPTN? Oh, bukan. Ini bukan. Ini penganjurnya adalah UM, kerjasama dengan JPT. Okey. Dekat mana nak buat akaun SPN? Okey, tadi saya dah explain dah. Boleh buat melalui portal PTPTN pun boleh. Mudah je. Okey, permohonan dibuat selepas mendapat tawaran di IPT kan? Ya, betul. Selepas mendapat tawaran di IPT, baru kita tahu program apa yang ditawarkan, IPT mana yang kita pergi. Berapa pembiayaan untuk kursus asasi di IPTA. Untuk kursus asasi di IPTA tidak ada penajaan setakat ini. Based on saya bagi tadi hanya ada IPTS saja. IPTS pun IPTS tertentu saja. Dalam jadual tadi pada. Kalau nak semak dekat portal PTPTN pun ada. Type je berapa jumlah pinjaman. Tapi untuk asasi di IPTA, biasanya asasi di IPTA ini dia ada penaja lain rasanya. Mungkin daripada KPA ataupun penaja-penaja lain lah. Tapi PTPTN tak sajalah untuk program asasi di IPTA. Okey, seterusnya daripada Fika. Jika pelajar tersebut mendapat beasiswa pada semester kedua, dia boleh minta cancel untuk pinjaman PTPTN bagi semester seterusnya tak? Ya, boleh. Bila dah dapat penaja lain, terpulang kepada tuan-puan. Pulang pada pelajar, sekiranya dah dapat, contohnya dapat JPA. Of course lah nak JPA kan? Boleh buat pembatalan dengan PTPTN, hantar surat kepada PTPTN dan maklum juga kepada pihak universiti. Kerana selain daripada maklumat daripada pelajar, kami juga perlukan maklumat daripada universiti. Kadang-kadang ada pelajar tak maklum kat kita, tapi universiti tahu ada dapat penaja lain, universiti akan bagi tahu PTPTN, kita akan tukar statusnya kepada penerima penaja lain dan kita akan stop bayaran untuk pinjaman tersebut. Yang jadi pertindihan tajaan tadi tu bila tak ada maklumat. Biasanya satu semester je dia bertindih. Semester berikutnya dia tak bertindih dah. So bila ada pertindihan tu lah yang kalau dapat first class tu dia kena bayar balik. Okey. Okey, seterusnya bagaimana kalau nak sambung belajar ke degree? Hutang diploma perlu bayar? Tak perlu. Kalau sambung belajar untuk degree, kalau nak pinjam PTPTN lagi boleh pinjam. So kita akan overlap. Jumlah yang pinjam diploma contohnya ada sebanyak 14,000 dah pinjam untuk diploma. So kita akan overlap campur sekali dengan pinjaman degree dan akan tanda tangan agreement yang overlap tadi. Tapi sekiranya tak pinjam dengan PTPTN, dapat penaja lain, boleh buat penangguhan bayaran balik lah. Dan bagi kena kemukakan juga kepada PTPTN surat sambung belajar tadi, berapa tahun tempoh pengajian. Kita akan bagi mengikut tempoh pengajian yang dia sambung tadilah. Okey. Okey, ini daripada Asad. Okey, Asad, saya ingin bertanya, saya dah makan masa ni sebenarnya. Apa? Saya minta Rustia minta sikit lagi ya. Saya ingin bertanya, kelayakan BPA saya telah terganggu disebabkan saya penerima JKP pada 2020. Namun permohonan JKP tersebut hanya rasa jaja. Okey. Okey, berkenaan dengan BPA ni, kami sebenarnya tidak boleh membuat apa-apa keputusan mengenai BPA. Kami cuma terima based on apa yang diterima daripada LSPN. So, sebarang rayuan itu adalah antara pihak pelajar ataupun ibu bapa dengan LSPN. Bila sahaja LSPN telah luluskan, katakanlah anak dah mohon tapi tak dapat kadar penuh.
Tapi bila anak masuk belajar pada semester kedua ataupun tahun kedua, LSDM pun telah luluskan BPR, tuan-puan. Boleh kemukakan rayuan, permohonan rayuan untuk dinaikkan jumlah pinjaman dan attachkan sekali dengan kemukakan sekali surat kelulusan daripada LSDM tersebut untuk kami semak dan proses semula. Okey. Okey, Nahayati. Assalamualaikum. Saya mohon pengesahan. Adakah kelayakan pelepasan bayaran balik kepada pelajar yang dapat first class terpakai kepada semua pelajar IPTA, IPTS dari golongan? Ya, betul. Dari golongan B40 dan M40 sahaja. Okey, saya tengok banyak lagi soalan ni. Tapi masa memang tak mencukupi. Saya minta maaf ya kalau saya tak habis baca ni. Saya boleh tak saya minta urus dia, saya baca 2 soalan saja lagi. Kesian dia orang dah tulis soalan dia ni. Daripada Encik Sofian ya, Encik Sofian, untuk pengecualian bayaran balik, kenapa syarat masih tertakluk pada kategori pendapatan keluarga sedangkan pembayaran dibuat oleh peminjam pelajar sendiri? Ini adalah syarat yang ditetapkan. Itu saya tak boleh jawablah, itu polisi ditetapkan sebab dia melibatkan pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah. Kecuali bagi mereka yang telah berkahwin, yang berkahwin saja kita akan kira pendapatan dia dan isteri dia saja. Okey, sekiranya bujang memang dia termasuk dalam pendapatan ibu bapa sekali. Okey. PTPTN bagi apa-apa sekiranya pelajar mencapai 4 flat. Tadilah first class untuk degree kita bagi pengecualian bayaran balik. Okey, saya rasa setakat ini sahaja dulu. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Rustia, pihak JPT dan pihak UM di atas kesudian menjemput PTPTN untuk berkongsi maklumat PTPTN dengan bakal-bakal pelajar IPT ya. Saya harap anda semua pada calon-calon semua berjaya memasuki IPT yang dipilih dan sekalian tahniah kepada yang telah mendapat kejayaan cemerlang dalam SSPN. Selain itu, pesanan terakhir saya, sama-samalah kita menjaga SOP dan semoga kita dijauhi dari wabak COVID-19 ini. Kita jaga kita, dalam masa yang sama kita akan jaga orang di sekeliling kita, sama ada ibu bapa kita, rakan-rakan kita dan masyarakat kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.